Tuan Pengarah, rakan-rakan media yang dihormati sekalian, pertama sekali saya ucap terima kasih kerana bersama-sama membuat liputan kepada majlis yang sangat besar, maknanya sambutan 90 tahun JPS Malaysia dan sambutan Hari Sungai Sedunia Peringkat Kebangsaan pada kali ini. Kali ini kita adakan sambutan di pinggir Sungai Muda yang merupakan nadi bagi pembangunan negeri Kedah dan juga bekal air bagi Pulau Pinang. Jadi dengan tema alur air dalam komuniti, kita fikir bahawa pemilihan tapak ini sangat strategik dan majlis kita juga diadakan dengan pelbagai program memeriahkan sambutan 90 tahun, termasuklah berbasikal, menanam pokok dan sebagainya, dan penglibatan anak-anak pelajar daripada pelbagai pihak sekolah, NGO. Saya rasa dia menggambarkan usaha bersama semua masyarakat bagi menjayakan kelestarian sungai kita. Isu besar kita ialah bagaimana kita nak manfaatkan sumber sungai yang mengalir di negara kita dengan penuh harmoni, bukan saja sebagai sumber minuman, industri dan pertanian, tapi juga dia sebenarnya daya tarikan pelancongan kawasan-kawasan tersebut. Kita membangunkan denai sungai kebangsaan, satu inisiatif di peringkat kementerian nak pastikan bahawa sungai kita dapat dijaga, tidak ada tempat pembuangan sampah, sisa toksik dan sebagainya, dan kita lestarikan kawasan itu. Saya bersama dengan agensi di peringkat kementerian, kita juga banyak negeri-negeri yang telah kita bangunkan denai sungai ni benar-benar menjadi daya tarikan pelancong, kawasan tarikan pelancongan baru, dan dia berjaya menghidupkan aktiviti ekonomi di kawasan masyarakat setempat. Dan insyaAllah dengan usaha-usaha ini kita harapkan usaha-usaha kita bersama dengan kerajaan negeri dapat kita manfaatkan kepada semua. Yang kedua, tentang projek-projek untuk mengurangkan risiko banjir yang telah saya umumkan tadi. Kedah ni antara negeri yang kita beri fokus juga kerana beberapa isu mutakhir ini, termasuk yang terjadi di Dian, di Baling dan sebagainya. Dan insyaAllah dengan usaha-usaha yang kita buat ini, kita harapkan dia berjaya mengurangkan impak banjir bagi negara kita. Kerajaan Persekutuan daripada Menteri telah penguluskan off budget bukan 15 bilion. Saya rasa ini terbesar Tuan Nasir dalam sejarah, 15 bilion off budget, tak masuk dengan RP Rancangan Malaysia ke-12. Satu jumlah yang sangat besar, menggambarkan bagaimana prihatin Perdana Menteri untuk kita sama-sama mengatasi banjir secara holistik. Dan kita telah pun manfaatkan dan tersebut, insyaAllah gerak kerja akan bermula. Saya rasa paling lewat pun pada hujung tahun ni kita dah mula boleh menggerakkan projek-projek dengan dana tersebut. Di samping projek di bawah RP12, Cangka 12 yang terus berjalan lah. Untuk makluman juga, saya umumkan tadi untuk infrastruktur sabu, ini satu mekanisme yang baru yang kita laksanakan di Malaysia, mengambil teknologi daripada Jepun. Kita adakan projek pertama di Yan, Kedah. Kita ada dua, yang satu dah hampir siap, satu dah siap, Alhamdulillah satu dah siap, dan yang lain juga kita bangun 3 lagi tambahan di Kedah dan 2 lagi di Baling, di samping seluruh negara. Kita adakan projek pengasabu. 4 yang pertama permulaan ni kita buat di Kedah. Jadi kita harapkan Kedah ni jadi model dan banyak kontraktor dan mereka yang berminat tu mula datang untuk tengok macam mana struktur sabu dibina. Dan ini kita harapkan dia mampu mengurangkan impak banjir point lah daripada kawasan tanah tinggi yang mengalir ke bawah, sebagaimana berlaku di Yan, berlaku di Baling baru-baru ni. Okey, saya rasa itu sebagai itu, dan kenyataan ni tuan-tuan boleh dapatkan. Kita buka pada soalan kalau ada. Untuk sabu di Baling ni, kita peruntukan dah ada. Dalam proses lantikan kontraktor lah. Design dah siap sebagainya. Kita jangka tahun ni juga kita akan memulakan insyaAllah. Di Baling dua sabu. Atas. Dua. Bermakna di Kedah, 2 di Yan baru ni dan 3 tambahan dan 2 di Baling. 3, 5, 7 keseluruhan. Kalau tengok tambah 3 yang baru di Kedah, 2 yang dah sedia banner sekarang dan 2 di Baling.
Saya rasa itu kita serah pada kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri memantau sebenarnya semua projek-projek pembangunan di peringkat negeri dan tindakan-tindakan itu akan disusuli oleh pihak kerajaan negeri. Dan saya yakin kerajaan negeri sebenarnya telah pun memantau perkara tersebut dan akan disusuli dengan tindakan di bawah kerajaan negeri lah. Projek pembangunan di bawah projek-projek di bawah kerajaan negeri dan kerajaan negeri akan urus insyaAllah. Itu projek tu bawah pemaju dan saya rasa kerajaan negeri akan buat keputusan lah. Sejauh mana dia mengancam, tak mengancam, bahaya tak bahaya tu syarikat tu nak syarikat kerajaan negeri dan kerajaan negeri akan laksanakan. InsyaAllah. Okey. Oh ni banjir. 90 tahun dulu kalau ada. JPS ada yang lain? Balik kepada 549 kawasan spot banjir. 25 model ramalan banjir. So dia boleh memberi ramalan banjir itu ketua angin awal. So yang ya. Okey. Begini ya. 25 kawasan itu maksudnya ialah kawasan yang telah dijalankan kajian. Dan 25 kawasan kajian itu adalah sebahagian besarnya di kawasan-kawasan utama perbandaran kita. Jadi di Kedah, ada di Pantai Timur dan Utara dah siap. Tembangan sungai ya. Jadi yang 25 tadi. So secara tak langsung kita tahu di mana akan berlaku banjir. Pada masa sama kita juga ada tempat-tempat yang selain daripada 25 tadi. Iaitu di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, di Melaka, di seluruh negara. Yang 25 tu ialah di kecuali di zon selatan di Semenanjung. Zon tengah pun belum siap lagi. Tapi zon tengah ni kita ada kaedah lain lah untuk menentukan hotspot. Ni Perak. Kita ada 1,100 stesen arah air. Jadi sebahagian stesen arah air ini ada di kawasan perkampungan dan sebagainya. Itu yang kita nak pastikan yang penduduk tak rosakkan. Telemetri. Dan tadi kita tengok di kawasan ni ada 10, 4 rosak. Banyak tempat. Ya? Jadi orang cabut rosak tak dapat identify. Jadi kalau lah penduduk kita banyak pun, kalau orang rosakkan, itu akan menyebabkan sistem kita tak berfungsi. Kita tak boleh beri amaran banjir kepada kita yang diperlukan. Dia siren ni dipasang kawasan-kawasan berisiko kepada penduduk. Tidak semua perlu pasang siren lah. Yang keduanya, siren ni kita pasang sebagai amaran awal. Bila para air sampai tahap bahaya, dia akan berbunyi secara automatik dan seperingatan penduduk boleh ready untuk berpindah lah. Jadi sebab kadang-kadang banjir berlaku tengah malam, dia orang tengah tidur. Jadi kita perlu ada siren itu. Dan saya pun dah pergi tengok, dah dengar hampir 1 kilometer radius dia dengar siren kita. Kemudian yang keduanya, isu sekali sama juga, siren dan sebagainya, ialah isu besar kita supaya kita monitor lah. JPS alhamdulillah, kita pantau menjelang musim monsoon block ni, kita akan pantau semua aset-aset kita supaya berada dalam keadaan yang baik. InsyaAllah. 5,000 tu ialah kawasan termasuk di kawasan saliran dalaman. Sistem saliran itu bagi pada dua, satu saliran yang besar, saliran utama. JPS jaga saliran dalam. JPS hanya jaga sungai-sungai, apa ada perkataan sungai itu yang JPS jaga.
Yang dipantau itu ada yang 500 549. 526 itu adalah sistem di mana saliran utama. Sistem saliran dalaman ni masuk dia ada satu perbandaran, satu lagi saliran kampung atau pertanian. Ini dikendalikan oleh Majlis Kerajaan Tempatan ataupun pejabat tanah ataupun yang berkaitan dengan pertanian lah. Macam kat sini kat Kadar kan. Kadar yang Mada, Kadar dan sebagainya. Mereka jaga sistem saliran. Mereka yang ada dalam sistem tu sebahagian ada kemudahan tetapi dan kita kenal sebagai hotspot, tapi biasanya tak ada siren. Siren hanya untuk sistem saliran utama. Satu yang mungkin saya nak tambah sikit lah berhubung dengan oleh kerana isu perubahan iklim yang berlaku, negara kita mendapat taburan hujan sepanjang tahun lah. Saya rasa tahun ni hampir tidak ada kawasan kemarau ya. Ada. Hujan sepanjang masa. Jadi hujan dia turun intensiti yang lebat dalam tempoh yang mungkin 2-3 jam, dia boleh menyebabkan banjir kilat. Jadi oleh kerana itu kita bersamalah dengan PBT untuk menyelenggarakan semua sistem peparitan kawasan bandar kita. Sebab saya tengok bila hujan lebat dalam tu masa, kalau sistem peparitan kita tidak diurus dengan sepanjang waktu, kadang-kadang faktor banjir ni faktor sampah, plastik yang menutup longkang-longkang dan sebagainya. Dan baru ni bila kita buat penyelenggaraan, kita terkejut jumpa tilam dah dibuang dalam sistem peparitan kita. Jumpa tayar. Jadi semua benda macam ni sebenarnya tong gas pun kita boleh jumpa, tong gas. Jadi macam-macam. Jadi kita harapkan kalau kita selenggara, semua pihak PBT, JPS, MIG bertanggungjawab supaya banjir kilat ni dapat kita elakkan. Ini kawasan-kawasan bandar lah, khususnya kawasan perumahan sebab risikonya sangat tinggi. Okey. Ya. Dia kalau bila tersumbat, dia akan menyebabkan kawasan perumahan tu berisiko tingginya. Perumahan ni kadang-kadang katakanlah kawasan sengah-sengah kita, kawasan hotspot ni, kawasan tu lebih rendah. Jadi berisiko tinggi untuk berlaku banjir. Apa yang kita buat di peringkat JPS, kita pasanglah pintu air, pam bergerak dan pam statik untuk ready. Tapi kalau sekiranya kita dapat selenggara, pihak-pihak semula masuk PBT, selenggara panjang masa, kita dapat minimalkan berlaku banjir pada waktu tersebut. Okey, masih? Last question, sorry. Tadi saya ada mention permohonan tambahan. Ya. Yang tu tak masuk lagi dalam yang Kita akan RP, kita masukkan dalam RP 3. Dan semua tu adalah RP 3. Terletak pada Menteri untuk susun balik kedudukan. Satu daripadanya off budget dah lulus. Satu masuk dah bajet. Bajet dah lulus, yang lain tu lah. Banyak kita lupa. Kedah ni minta banyak. Tapi sebab untuk Yalah. pertanian dan kita memang Kita tolonglah, kita tolong. Kita data sangat. Sebab tu lah kita memerlukan bantuan banyak daripada Kasam. InsyaAllah. Okey, lepas ni dalam semasa sebulan pun dia akan datang pejabat saya lagi. Ya. Sekejap lagi Menteri. Sekejap lagi kan saya akan ulur sesuatu. Dia ada satu projek yang Menteri Lawat pagi tadi yang dah ada, mungkin orang tak tahu lah. Itu pun sangat penting. Ampang Jajar yang sebelah sana, yang sebelah Penang. Sebelah Penang. Jadi Yang lama tu kan? kita tutup. Kita buat sistem lain lah. Dan kawalan dia hanya sini saja, satu kawalan. Sekarang ni ada 2 kawalan. Itu projek tu 126 juta. Ya, dah mula, bulan April nanti kita akan Kembangan untuk rantau panjang tu lah. Yang Jadi air kita dapat kontrol dan tidak pergi ke laut. sebab ni air pergi ke laut, sebab tak boleh nak kontrol. jadi kita rugi setiap hari. Kita rugilah. Jadi kita buat satu je, kita boleh tingkatkan jumlah paras air kita dan dia manfaatkan kedua-dua negeri. Berbanding sekarang ni kita terpaksa air tu lepas begitu je, rugi. Sedangkan kita perlukan air. Jadi dengan penutupan itu kita kawal satu pintu air dan dia lebih tinggi daya simpanan kita. InsyaAllah. Okey. Tanya dia kan? Dengar.
Tidak. Sebenarnya apa-apa yang kita bincang dengan rakan-rakan mana-mana parti politik, kita akan lapor dalam majlis pimpinan Perikatan Nasional. Kita akan lapor. Macam BN juga, dia mesyuarat sama-sama tu dia akan lapor dalam Majlis Barisan Nasional walaupun UMNO yang bincang. Sama juga dalam Perikatan Nasional, PAS atau Bersatu atau gerakan yang mengadakan bincangan, kita akan lapor dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi. Di situ kita akan dapat pandangan daripada parti-parti komponen dan kita akan buat keputusan bersama. Jadi tak timbul soal kita melakangkan, tak beritahu, tak timbul lah sebab semua akan dilaporkan. Dia minta supaya lepas jelaslah beri siapa untuk Saya tak tahulah UMNO ni musuh ke tidak. Macam mana Zara? Dalam politik, dalam pilihan raya, semua yang bertentangan dengan kita tu semua. Tapi as of now, kita mentakbir kerajaan bersama. Ya. Kita kena faham konsep demokrasi tu. Saya tanda Dan masa pilihan raya, ada masa pilihan raya. Ini bukan masa pilihan raya lagi. kita tak nak lawan menang jadi abu, kalah jadi arang. Dua-dua tak ada manfaat. Strategi politik ni bukan hanya bertanding, tapi strategi untuk menang. Dan apa matlamat kita masuk pilihan raya. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini, saya fikir kita dalam konteks kerajaan, hatta kerajaan persekutuan, banyak parti yang mendukung kerajaan sekarang. PAS ada, UMNO ada, Bersatu ada, semua. Kita berjalan dengan baik, sama dengan Kedah. Walaupun pelbagai parti di Kedah, tapi dalam bab kerja, masing-masing buat kerja dengan bidang masing-masing. Dan Alhamdulillah kita tengok hubungan baik, tak ada masalah. Ya, dan kita harapkan untuk pilihan raya ni pun kita akan duduk bincang, ambil jalan terbaik lah. Ya. Kalau dia lawan kita lawan lah dia. Jajak makanan. Kita terbuka, PAS ni saya kita terbuka. Kita lebih suka untuk mencari jalan ke arah kebaikan bersama, penyatuan umat. Tapi UMNO duduk ikhtiar nak lawan Solo kita tengoklah macam mana. Saya tengok dalam mangkuk air ni belum nampak lagi dia punya tu. Tapi mungkin ada, insya-Allah ada cahaya di ujung terowong. Pilihan raya, tapi ada yang banjir ni. Kalau nak buat tahu macam mana? Ramalan cuaca. Saya kebetulan agensi bawah saya ada Met Malaysia, Jabatan Meteorologi. Dia menjangkakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada pertengahan November ni negara akan menerima taburan hujan lebih daripada biasa. Dan kadar banjir pun biasa mula kita alert lebih awal, resiko pada pertengahan November. Kalau kita nak buat pilihan raya, time itu saya rasa sangat tak sesuai lah. Tuan-tuan tengok bila, minta maaf Saraya, bila ada pihak yang kata banjir lah kita nak turun juga, respon daripada orang ramai tu. Saya rasa kalau 1,000 yang bagi komen, 1,000 yang marah. Ya. Pertama, mana utama? Keutamaan kita. Yang kedua, anggota polis nak jaga peti undi lagi, nak jaga keselamatan negara lagi, nak jaga rakyat yang banjir lagi. Saya fikir anggota kita tak cukup, ya, untuk menampung semua ni. Yang ketiganya, keutamaan kita. Sebab kalau kita dah tamat tempoh, tak ada pilihan, okey. Tapi kita masih ada pilihan. Tempoh tu masih ada. Jadi kita la darara wa la dirara. Nabi kata jangan ambil keputusan yang menimbulkan mudarat. Ya. Tinggal benda yang masalah kepada yang tak ada masalah. Kita ada masa, tapi oleh kerana ini Perdana Menteri akan buat keputusan lah. Cuma kabinet beri pandangan dan Perdana Menteri akan buat keputusan. Okey, terima kasih banyak semua. Saya